亲爱的姐妹们，平安！时间过得非常快，2022年我们不知不觉走完了3个整月。今天呢，我们已经是进到4月份的第一个礼拜三，让我们用感恩的心来唱一首诗歌，就是在第3节的诗歌本63首，丰盛慈爱。想到过去我们走在黑暗的道路，但是耶稣的光照亮我们心中的黑暗，主丰盛的慈爱已经进入我们的生命。Selamat sore, salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Waktu berlalu begitu cepat, tahun 2022. Dengan tidak terasa kita sudah melewati bulan yang ketiga. Dan hari ini kita sudah memasuki Rabu yang pertama di dalam bulan April. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk menyatakan rasa terima kasih syukur kita kepada Tuhan. Yaitu buku nyanyi edisi yang ketiga nomor 63 ya, nomor 63. Dahulu jalan aku gelap, berjalan di dalam kegelapan, tapi sinar terang Tuhan Yesus sudah masuk ke dalam hati kita dan cinta kasih-Nya sudah masuk ke dalam kehidupan kita. Puji-pujian nomor 63. Dahulu jalanku gelap karena hatiku dosa, namun awan gelap lenyaplah karena telah masuklah kasih-Nya. Cintaku padamu tak terbilang, kasih-Mu besar tak terduga. Dalam bagai laut terdalam yang tak dapat kuduga, yakni kasih penebusku Kristus, hingga hatiku penuh gembira. Kini Tuhan dalam daku, karena telah masuklah kasih-Mu. Tuhan memberi anugerah serta memelihara, darah-Nya menyucikanku, ku serahkan semua padamu. Cintaku padamu tak terbilang, kasih-Mu besar tak terduga. Dalam bagai laut terdalam yang tak dapat kuduga, yakni kasih penebusku Kristus, hingga hatiku penuh gembira. Kini Tuhan dalam daku, karena telah masuklah kasih-Mu. Ku mau kabarkan Injil-Nya, tolong jiwa yang sesat. Pintu rahmat terbukalah dan masuklah kasih limpah-Nya. Cintaku padamu tak terbilang, kasih-Mu besar tak terduga. Dalam bagai laut terdalam yang tak dapat kuduga, yakni kasih penebusku Kristus, hingga hatiku penuh gembira. Kini Tuhan dalam daku, karena telah masuklah kasih-Mu. 我们一同来念马可福音第3章20到35节. Mari kita baca bersama-sama Injil Markus pasal yang ketiga ayat 20 sampai 35. Mandarin. Demikian bunyinya.
耶稣进了一个屋子，众人又聚集，甚至他连吃饭也顾不得。耶稣的亲属听见就出来要拉住他，因为他们说他癫狂了。从耶路撒冷下来的文士说他是被别西卜附着，又说他是靠着鬼王赶鬼。耶稣叫他们来，用比喻对他们说：撒旦怎能赶出撒旦呢？若一国自相纷争，那国就站立不住；若一家自相纷争，那家就站立不住。若撒旦自相攻打纷争，他就站不住，必要灭亡。没有人能进壮士家里抢夺他的家具，必先捆住那壮士，才可以抢夺他的家。我实在告诉你们，世人一切的罪和一切亵渎的话都可以得赦免，但亵渎圣灵的却永不得赦免，那要担当永远的罪。这话是因为他们说他是被污鬼附着的。当下耶稣的母亲和弟兄来站在外面，打发人去叫他。有许多人在耶稣周围坐着，他们就告诉他说：看啊，你母亲和你弟兄在外面找你。耶稣回答说：谁是我的母亲？谁是我的弟兄？就四面观看那周围坐着的人说：看啊，我的母亲，我的弟兄。凡遵行上帝旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。Markus 3 ayat 20 sampai 35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya. Apabila tidak diikat dulu, orang kuat itu tidak bisa merampas barangnya. Sesudah itu, ia barulah dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuninya. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan besarlah karena berbuat dosa kekal. Yesus berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi Yesus. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, ini ibuku
dan saudara-saudaraku, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Mari kita berdoa. 天父上帝，愿你真是借着这10几20节的经文，帮助我们能够明白这经文里面所说的真正的意义。Bapa kami di dalam surga, tolong kepada kami supaya Alkitab yang baru saja kami baca, kami dapat sungguh-sungguh mengerti apa yang dimaksud di dalam firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 各位，我相信你们一定知道，甚至吃过三文治，是吧？三文治就是2片面包，中间加了1片2片的肉啦，或者是鸡蛋啦，或者放一些菜啦，或者是西红柿，这就叫做三文治。那么今天我们所读的经文呢，在结构上好像三文治，它的架构它的结构好像三文治。那么上面的上下2块面包，中间加一个肉，是吗？那么上面的呢是什么呢？上面的就是讲到第20节、21节，讲到耶稣的亲属找他。那么中间呢就差了一件事情，好像差了一片肉，一片事情就是耶稣被指控，耶稣被人指控他赶鬼是靠着鬼王赶鬼的。那么第3件事情呢，就是好像面包一样，前面不是说吗？耶稣的亲属找他，然后有耶稣被指控，然后继续下去讲呢，就是耶稣的家人了。前面是亲属下面是家人，就是他的妈妈跟他的兄弟找他。那么就好像这个三文治，是吧？Saudara sekalian, saya percaya saudara pasti saudara tahu dan saudara pasti pernah makan sandwich ya. Sandwich itu apa sih? Sandwich itu kan dua lembar roti, ya, roti tawar. Tengah-tengahnya dikasih apa? Dijepit. Ini dagingnya dijepit dengan dua keping roti. Tengah-tengahnya itu ada bisa saja daging, ham mungkin, bisa juga telur, bisa juga disisipin sayur, tomat dan sebagainya, itu sandwich. Saudara tahu pasti. Nah saudara, Alkitab yang barusan kita baca itu secara struktur, susunannya secara struktur itu seperti sandwich. Ya. Jadi roti yang pertama itu, kita lihat lapisan yang pertama itu Yesus dicari oleh kaum keluarganya. Nah, yang kedua disisipin dengan seperti kayak ada daging ya, atau telur gitu ya. Tengah-tengahnya apa? Tengah-tengahnya disisipin Yesus dituduh. Tuduh apa? Tuduh Yesus, kamu mengusir setan pakai kuasa setan. Nah, hal yang ketiga yaitu balik kembali tadi. Pertama kan dikatakan kaum saudara Yesus cari Yesus. Ya, sisipan dituduh. Kemudian ayat 31 sampai 35 ya. Ini keluarga, benar-benar mamanya datang, ibunya Maria ya, dan adik-adik laki-lakinya datang cari dia. Jadi ayat 20-21 itu kaum keluarga Yesus datang mencarinya ya. 22 sampai 30 dia dituduh. 31 sampai 35keluarga Yesus datang mencarinya. 在马可福音里面有很多三文治，所以今天呢，请你们吃第一个三文治。Saudara sekalian, di dalam Injil Markus ada banyak sandwich nih. Jadi hari ini saya undang saudara makan sandwich yang pertama, ya, sandwich yang pertama. 我们看第三章20到21节，讲到耶稣的亲属关心他，来找他，呀，关心他来找他。第20节说，在哪里找他呢？20节告诉我们说，耶稣是在一个房子里面，他
20节，耶稣进了一个屋子，那么他进到屋子的时候呢，众人聚集来找他。那马可福音有一个特点呢，这个马可非常留意这样的事，你记得吗？在第2章第一段前面不是有一个瘫痪的人吗？有4个朋友来抬他，要进那个家，但那个家已经有很多人了，所以那个4个人呢就4个朋友就爬到上面去，拆开屋顶，把那个褥子跟这个瘫痪的人呢就从屋顶上坠下来，是不是？那么现在在这里也给我们看见说，在耶稣的房子里面呢，他所进的房子又聚满了人了。那么这一回也是像以前一样，就很多生病的了、软弱的了需要帮助了，特别鬼附的等等都来，以至于呢，这个耶稣忙得不得了。有的时候我们说现在的社会很忙，在耶稣那个时代的人呢，耶稣跟他的门徒也忙到都没有时间吃饭了。所以他的亲属听见呢，就来找他，要怎么拉他出去。因为连他的亲戚们呢也关心他，但是也以为说耶稣基督癫狂了。你看工作到没时间吃饭，就要去拉他。这个拉他在原来的意思里面呢，在印尼文说要拿去他在他原来希腊文的意思就是要逮捕他。他不是人不要嘛，你把他抓起来亲戚就是这样关心到要把他拿走你怎么样？你发疯了吃饭的时间都没了。Saudara sekalian, ayat 20 sampai ayat 21 menceritakan kaum keluarga Yesus care, concern, memperhatikan dia. Nah, lalu mencari dia, mau bawa dia pulang nih, Nah, cari dia di mana? Ayat 20 dikatakan Yesus masuk ke sebuah rumah, orang banyak berkerumun lagi. Nah, Markus sangat memperhatikan akan hal ini, saudara. Saudara masih ingat di pasal yang kedua? Di sana ada orang yang lumpuh digotong oleh 4 orang temannya. Mau cari Yesus, tapi mau masuk ke rumah itu udah penuh orang, nggak bisa. Saking penuhnya jadi nggak bisa masuk, nyempil juga udah nggak bisa. Nah, temannya itu naik ke atas gentengnya dibuka, ya. Orang yang duduk di tilam, yang tidur di tilam itu jadi diturunnya dari atas. Nah, kali ini kita melihat bahwa Yesus juga masuk dalam satu rumah, juga begitu banyak orang. Ya, tidak lain daripada orang-orang yang butuh pertolongan, yang sakit, yang parah, yang mungkin juga yang termasuk setan, sehingga Yesus dan murid-muridnya sibuk sekali. Saudara, kita jangan pikir bahwa kita nih orang zaman sekarang sibuk. Zaman Tuhan Yesus, dia dan murid-muridnya pun sibuk sampai nggak sempat makan. Maka familinya berkata, ini udah gila kali ini, ya, makan juga udah nggak kepikir mau makan begitu. Jadi datang Alkitab bahasa Indonesia bilang mau mengambil. Itu di dalam bahasa Yunani pakai kata Kretesai itu mau tangkap dia begitu. Orang kan mau ditangkap nggak mau kan? Ya pasti mau dipaksa ditangkap begitu. Nah, Yesus juga dia lagi pelayanan, mana mau diambil. Nah, jadi mereka ini berusaha datang mau menangkap Yesus. 这个有一些人呢，他的亲戚可能也听到，可能也看见耶稣就是这样忙到给人家说他是癫狂。为什么是癫狂呢？为属灵的事，为宗教的事太痴迷了，造成你头脑不清醒了。也有一个人像耶稣，也被人家说他是癫狂了，发疯了。是谁呢？就是使徒保罗。当时有一个巡抚叫做菲斯都，他在审判保罗的时候，保罗说了很多的话，实在是很，这个连这个巡抚
也没有办法，也不能够过到保罗，所以他就说，保罗你癫狂了，你的学问太大了，学问太大反而叫你癫狂。我们在印尼啊，有的时候也是，讲人啊，你太聪明了，读书太多，变成发癫了，发狂了啊。这个菲斯都也是这样对保罗说，我没有癫狂。如果你们认为说我癫狂，我是为神的工作，我是为侍奉神而癫狂的啊，我并没有癫狂。Saudara sekalian, Yesus dibilang gila. Kenapa? Karena dia begitu sampai begitu, ini orang-orang melihat dia ya. Jadi begitu aktif, begitu berkobar-kobar untuk perkara agama, ya, sampai-sampai dia otaknya udah nggak waras. Nah, saudara, Rasul Paulus juga pernah ngomongin. Yang ngomonginnya bukan orang biasa, gubernur. Waktu dia diadili, Paulus ngomong begitu kuat, begitu logika, begitu berurutan, sehingga Gubernur Festus pun tidak bisa tidak bisa berdebat lagi dengan Paulus. Maka dia bilang, "Hei Paulus," dia bilang, "engkau gila Paulus. Ilmumu terlalu banyak. Itu membuat engkau gila." Paulus bilang, "Saya nggak gila. Saya tidak gila. Kalau kamu anggap saya gila untuk melayani Tuhan. Bukannya otaknya nggak waras nih, enggak. Karena saya melayani Tuhan." 亲爱的弟兄姐妹，今天有很多人肯为世界上的财富、名誉、地位、梦想卖命啊，甚至于工作狂，但是没有人说他发癫呢，没有人说他发狂。很多人都称赞，今天呢，他能够成功，因为他废寝忘食，觉都不睡，饭都不吃，大家还称赞他。今天很多人就是肯为这些世俗的几十年的这个时间，几十年的事情而盲目卖命，人家反而称赞他。但是为神的工作卖命，有人肯吗？为神的工作，为属灵的工作而卖命，却是很少人愿意这样做。人为地上的事卖命，觉得很实际啊！我成功，我有汽车，有房子，有很多钱，有很多的事业，那为天国、为神，好像太抽象了啊，看不见啊，摸不着啊。为天国、为属灵的事、为永恒的，今天很多人，包括有一些基督徒，都认为这不太实际。所以如果有人为了爱神，为了侍奉神要向神表达感恩的心耶稣为我受死，耶稣为我流血，我今天也要为耶稣来宣扬耶稣。今天呢，却很少人愿意这样做。有一些人愿意这样做，人家就说他信得太迷了，太死了。我们愿意为神的国，为爱我们的耶稣基督舍身流血，为永恒的国度而癫狂吗？Saudara sekalian, hari ini orang-orang dunia termasuk anak-anak Tuhan berani mati-matian ya, karena ada impiannya, karena mau mengejar harta, mau mengejar nama, mau mengejar kedudukan. Ya, mati-matian, bahkan nggak makan, nggak tidur, apalagi mau memulai satu perkara yang dia mau mulai satu usaha, dia bisa nggak makan, nggak bisa tidur, saudara. Akhirnya sukses, tuh orang puji dia. Wah, itu orang betul-betul hebat. Ya. Tetapi berapa orang mau mati-matian juga, ya, untuk perkara rohani, mau mati-matian bekerja untuk Tuhan yang mengorbankan nyawanya terlebih dahulu untuk kita. Saudara, kita mati-matian banting tulang, ya, untuk perkara-perkara dunia. Kita merasakan ini praktis, ya, lihat tuh hasilnya. Saya dapat beli mobil, beli rumah, invest, buka pabrik, ini dan itu, dapat kedudukan, ini itu dan sebagainya.
Tetapi kalau untuk mengejar kesuksesan rohani nggak bisa pegang itu. Sesuatu yang nanti masih terlalu jauh. Seakan-akan itu tidak praktis. Tapi kalau hal duniawi praktis, kita bisa makan enak. Kita kemana-mana dihormatin orang. Satpam juga kasih salam sama kita, kasih salut sama kita. Kita dapat keberhasilan rohani. Apa? Termasuk sebagian anak-anak Tuhan, masakan nggak usah sampai begitulah. Sekedar sajalah. Saudara, kalau Yesus juga sekedar saja, ya, untuk menolong kita, saudara, dia nggak akan naik ke kayu salib. Saudara sekalian, hari ini manusia untuk mengejar sesuatu yang sementara puluhan tahun saja di dunia, dia berani banting tulang. Tapi seberapa banyak orang, anak-anak Tuhan, demi kerajaan Tuhan, demi membalas cinta kasih Tuhan. Memang kita nggak bisa balas cinta kasih, tapi hati yang mau membalas kasih tidak boleh tidak ada. Ada berapa yang mau? Ada berapa orang yang rela, gila untuk Tuhan dan pelayanannya? Women 来到中间了 sandwich di tengah-tengahnya ini 中间。我们看见第22节到34节，耶稣被这个教法师被文士指控，第22节说，当时有一群的文士从耶路撒冷特别下来，特别来找耶稣，要调查他，他们重复的指控耶稣我们不是讲在前面一些嘛，耶稣赶鬼，马可福音介绍很多这一类的事啊。耶稣被指控是靠鬼王来赶鬼的。我们就在第23节到27节看见耶稣责备那些指控他的人，耶稣就用比喻来辩明。耶稣用比喻来辩明。第一个辩明呢，就是23节到26节。耶稣说：“你们说我靠鬼赶鬼，靠做鬼王来打小鬼，这根本不可能。假如用鬼王来打小鬼，那么鬼国就垮了。那可见的鬼国现在还没有垮，可见的。现在魔鬼还在掌权。我们上次不是看过吗？约翰一书所说的，全世界都握在那恶者的手下。魔鬼还是暂时现在有权柄的，他的国现在没有垮，没有垮。所以不可能，我怎么能够靠鬼王来打小鬼呢？中国人说鬼打鬼，不是，耶稣不认为鬼会打鬼，他们之间是互相合作的非常紧密，非常好。鬼王不会用小鬼来打自己的国家。鬼国到如今还是很强，黑暗的势力还是很大，因为他的结局还没有来到。小鬼们也很听鬼王的话，鬼王也不会打击他们，所以呢，如果是鬼打鬼呢，这个鬼国就自我毁灭了，这个鬼王就自我毁灭。如果他自己打他的小喽啰啊，他就是自找毁灭嘛，是吧？他没有这样笨，人才是很笨，魔鬼非常聪明。因此耶稣赶鬼肯定不是靠鬼王，靠谁呢？靠他自己啊！耶稣是蛮有能力蛮有权柄的，他赶鬼他说一句话鬼就出去了。还有你记得吗？当耶稣受洗的时候，天不是开了吗？圣经怎么说呢？圣灵仿佛鸽子降在他的身上。耶稣身上蛮有属灵的权柄，有圣灵的能力。耶稣是靠自己靠圣灵的能力来赶鬼的。Saudara sekalian, kita lihat ayat 22 sampai ayat 30. Ini adalah sisipan, sandwich ya. Sandwich yang di tengah-tengahnya nih. Apa saudara? Di sana kita lihat bahwa Yesus dituduh. Ya, Yesus dituduh mengusir setan pakai kekuasaan setan. Ya.
pakai kekuasaan setan. Nah saudara, ayat 22 dikatakan pada waktu itu ada satu grup kecil ya, rombongan kecil, ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem, tempat yang begitu jauh, datang khusus menyelidiki Yesus. Dan mereka mengulang menekankan, menuduh Yesus bahwa dikatakan Yesus mengusir setan pakai kuasa setan. Yesus pakai raja setan, ya, kekuasaan raja setan. Beelzebul itu iblis, saudara. Iblis itu raja setan. Di bawahnya banyak roh-roh jahat, roh-roh setan kecil, saudara. Tapi kepalanya itu iblis, saudara. Jadi dikatakan Yesus pakai kuasa iblis untuk mengusir setan-setan kecil. Saudara, ayat 23 sampai 27 Yesus menegur mereka. It is impossible, tidak mungkin. Ya. Bagaimana Yesus menjelaskan, mengkelirkan, menjernihkan? Yesus pakai dua perumpamaan. Ya. Pakai perumpamaan untuk membuat dua klarifikasi. Yang pertama ayat 23 sampai 26. Yesus bilang, "Kamu berkata bahwa saya pakai kekuatan raja setan, Beelzebul, untuk mengusir setan-setan kecil. Mana mungkin? Iblis, kepala setan, nggak mungkin pakai kekuatannya hajar anak buahnya. Manusia bisa begitu. Iblis pintar, saudara. Manusia yang bodoh, saudara. Kalau iblis raja setan memukul anak-anak buahnya, ya kerajaannya hancur, saudara. Ini berarti apa? Ini mengindikasikan sampai detik ini, saudara, kerajaan setan belum hancur. Saatnya belum tiba, saudara. Allah masih mengizinkan dia. Jadi saudara, kalau Yesus pakai kuasa raja setan untuk mengusir setan-setan kecil, itu setan bunuh diri. Berarti iblis bunuh diri. Dia nggak berbuat itu, saudara. Ya, setan-setan kecil nurut kok sama rajanya. Rajanya juga Dia melindungi dia. Orang Chinese ada satu kata, kui ta kui, setan pukul setan. Saudara, enggak. Yesus enggak kira demikian. Setan enggak akan pukul setan. Tanda petik ya, setan menyayangi setan. Raja setan sayang anak-anaknya. Anak-anaknya juga nurut sama rajanya. Setan tuh. Bagaimana kita anak-anak Tuhan, saudara? Jadi saudara, kalau kepala setan ini iblis, ya, mengusir anak-anak buahnya, kerajaannya udah hancur. Ya. Jadi yang pasti apa? Nah, Yesus mengkelirkan artinya apa? Understood ya, kita ngerti sendiri. Artinya Yesus bilang, saya jelas mengusir setan bukan pakai kuasa iblis. Lalu pakai kuasa siapa? Ya kuasa saya. Yesus berkuasa. Yesus mengusir setan cukup dengan satu kata, setan keluar, saudara. Dan saudara masih ingat di pasal 1. Waktu Yesus dibaptis, saudara, langit kan terkoyak. Ya. Lalu apa? Ada Roh Kudus yang seperti burung merpati turun ke atas diri Yesus. Penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, dengan kuasa Roh Kudus, Yesus mengusir setan. Itu clear yang pertama, penjernihan Yesus yang pertama. 第二个编明呢，就是在第27节的第二个比喻，第二个编明。27节，耶稣说，没有人能够进到一个大力士的家里抢他的东西，抢他的家具。他力度很大啊，力很大，你能够进到他的家拿他的东西吗？不可能。除非有一个比他更壮的、更强的人来，然后把这个壮士把这个大力士捆绑，然后就才能够拿他里面的东西。什么意思呢？那么在这里，耶稣基督比喻魔鬼好像一个壮士一样，很强，
他家里面有很多的家具，有很多的东西，那个家具东西是比喻是什么呢？比喻那些被他掳掠的人类，被他掳掠，被他捆绑，被他奴役，被他辖制的人。你要从魔鬼的手中抢救他们的灵魂，他哪里给？他不给，除非有一个比他更力大的。那在这里，耶稣基督把魔鬼比喻作是一个壮士，而他本身呢，就是比壮士更厉害的大力士。所以这个比壮士更大的大力士，先把壮士捆绑了，然后才把他的东西呢抢夺。怎么用抢呢？耶稣进到人家的家来抢吗？抢回来，因为那个原本就是他的。我们人是神所造，都被魔鬼掳掠了，被魔鬼欺骗了。魔鬼用各种的手段，设下各样的陷阱，使我们掉在这个罪恶的坑里面啊！我们的始祖亚当夏娃就是不是这样子嘛？以后就是一直世世代代就是这样。魔鬼有很多很多的方法啊，使我们掉到他的陷阱里面。加上我们人本身也有罪性，是吗？耶稣来到世界，把原本神所造的人要夺回来，因为人原本是神所造的，他要夺回来。所以呢，耶稣基督就好像一个比壮士更有力的大力士，把那个壮士捆绑了，能够把他所掳掠的人呢拯救出来，脱离黑暗归向光明。这是保罗所说的，他蒙召传福音，就是要叫人从黑暗中归向光明，从撒旦的权下归向耶稣基督。所以这是第二个辩明。我怎么考鬼王？我不是考鬼王。第二呢，我比壮士更有力。我来到世界就是要拯救世上的人。上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。Saudara, klarifikasi yang kedua yaitu juga ibarat perumpamaan yang kedua. Perumpamaan yang kedua Yesus mengklirkan bahwa dikatakan, adakah orang yang bisa masuk ke rumah seorang yang kuat merampas barang yang ada di rumahnya? Nggak bisa, saudara. Dia itu begitu kuat. Mana kita bisa masuk ke rumahnya? Kecuali ada orang yang lebih kuat. Nah, di sini Yesus Kristus mengumpamakan iblis itu seperti orang yang kuat. Ya, dia mengambil orang, manusia, dijerumusin di dalam dosa, ya kan? Dipasang jebakan-jebakan, dikasih rayuan-rayuan gombal. Ya, nenek moyang kita udah kemakan. Ya kan? Makan ini buah, makan jadi pintar seperti Tuhan dan sebagainya. Sejak itu saudara, manusia hidup di dalam kuasa-kuasa seperti itu, saudara. Ya. Nah, saudara, kedatangan Yesus ke dalam dunia justru mau menyelamatkan. Jadi kalau orang kuat itu diibaratkan adalah iblis, ya, kepala setan. Dan Yesus adalah orang yang lebih kuat dari iblis. Yang datang dia mau mengikat orang kuat itu, mengikat iblis dan merampas barang-barang, mengambil kembali barang-barang yang di rumah. Barang-barang itu orang manusia-manusia, jiwa-jiwa yang ditawan, yang dibelenggu. Ya, ada orang dibelenggu dengan apa? Dengan dosa, diperbudak dengan narkoba, ya, kalau dulu morfin, ya, madat itu, ya. Dan ada orang juga dosa, macam-macam diikat oleh dosa. Yesus datang ke dalam dunia justru mau membebaskan. Yesus adalah, dia mengibaratkan dirinya adalah orang yang lebih kuat daripada orang kuat itu, saudara. Jadi dia mengikat kuasa setan, mengikat kuasa iblis, saudara. Ya. Jadi mengambil kembali barang-barang yang dia dulu rampas. Ya, yang ditawan oleh iblis, yang diperbudak oleh iblis, yang diikat oleh iblis. Dirampas kembali. 28节到30节，耶稣就讲到一个永不的赦免的罪。Ayat 28 sampai 30 Yesus membicarakan satu dosa. Satu. Dosa kan banyak, ini satu dosa yang tidak akan terampuni.
在第28节到30节，耶稣说：“我实在告诉你。”耶稣有不实在的时候吗？当然没有。他说：“我实在告诉你”，就是说这是一个强调的语气，是很严重的，要你竖耳听的。耶稣说什么呢？耶稣说，人犯了什么罪都能够得到赦免呀，你不论犯什么罪都可以得到赦免。你看28节，我实在告诉你，世人一切的罪和一切亵渎的话都可以得到赦免，但是唯独亵渎圣灵的永不得赦免，这个人要担当永远的罪。为什么说这个话呢？因为这个话呢，是因为他们一直说耶稣是被鬼附的，耶稣被鬼附，所以他赶鬼也是靠着鬼王来赶鬼的。Saudara, ayat 28 sampai 30 kita melihat ada satu dosa. Dosa banyak, tapi ada satu ini nggak bisa diampunin. Ini dosa apa, saudara? Ayat 28 sampai ayat 30. Ya. Yesus berkata, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia bisa diampuni. Semua dosa bisa diampuni. Ya, bahkan menghujat tidak menghujat manusia apa gitu ya. Tapi ada satu ini. Ayat 29. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, oknum yang ketiga dari Allah Tritunggal, dia dihujat, maka orang itu tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan dia bersalah karena berbuat dosa kekal. Kenapa Yesus ngomong begitu? Karena Yesus berkali-kali dia difitnah. Dia dikatakan ya, ayat 31, ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa Yesus kerasukan roh jahat. Yesus dirasuk setan dan dia usir setan juga pakai kuasa setan. Karena orang-orang ngomong demikian, baru Yesus bicara ayat 28 dan 29. Saudara, banyak dosa ya. Membunuh lah, bahkan emang nggak boleh membunuh, membakar tuh nggak boleh, pasti dihukum penjara ya, saudara. Bahkan membunuh orang, ada yang seumur hidup. Ada yang bunuh orang, dia juga dibunuh langsung itu. Jadi lihat kasus semacam-macam. Bagi Tuhan itu bisa diampunin. Tapi ada satu tidak bisa diampunin. Itu dosa apa, saudara? 那是什么罪呢？这个亵渎生灵，是指着一个人的心态。抵挡神，敌对神，拒绝神拯救人类的大能，特别是圣灵借着耶稣本身所做的工作，耶稣本身的工作，耶稣的作为啊，一直被拒绝，一直被拒绝。这一种人呢，喜欢黑暗，纵然有天上的光曾经向他照亮，但是他是如此的刚硬，坚持 consistent 不断的坚持不信拒绝这种的心态，导致这一种人呢不肯接受圣灵所给他们的悔改的机会。圣灵给机会你悔改，你就能够得到赦免。一直坚持到底，不接受。耶稣说，这种人必担当、负责、承担他自己永远的罪。这个罪是单数的。刚才我说罪很多，就是这个罪，就是这个罪。马可福音解释，为什么耶稣说这种的话呢？因为那些的文士教法是不断的说，在第31节。不断是说他是被鬼附，被鬼附，所以他赶鬼也是靠鬼王。耶稣虽然这样说，耶稣没有说那些文士、那些教法师已经犯了那个罪，耶稣没有这样说。但是耶稣指出你危险了，
没有危险，你已经在悬崖，你如果不赶紧悬崖勒马，你会就是掉在那个悬崖里面。耶稣赶鬼显然是圣灵的工作，但是却被认为是撒旦的能力，似乎就是说耶稣你是被鬼附的，圣灵就是魔鬼了，就是有这个意思，所以耶稣才说这个话。Saudara, kenapa dosa menghujat Roh Kudus nggak bisa diampunin? Semua dosa bisa diampunin, tapi dosa menghujat Roh Kudus nggak terampuni. Apa itu artinya? Apa sih dosa menghujat Roh Kudus? Nah, ini adalah sikap hati. Sikap hati yang bagaimana? Sikap hati yang melawan, menentang, terus melawan, terus menolak kuasa penebusan dosa Allah kepada manusia. Ya, khususnya menolak apa? Menolak kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus. Perbuatan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus konsisten, ditolak, dilawan, ditolak, dilawan. Saudara, orang semacam ini senangnya gelap. Sekalipun ada terang menyinari dia, kasih dia kesempatan, tapi dia nggak pernah menerima, mau datang kepada terang itu, saudara sekarang. Diberikan kesempatan oleh Roh Kudus untuk bertobat, bisa mendapat pengampunan dosa, tapi mereka terus konsisten menolak sampai titik akhir hidupnya. Saudara, orang seperti ini kata Tuhan Yesus, dia harus menanggung, ya, bertanggung jawab atas dosa dia sendiri. Dosa ini singular, tunggal, bukan jamak, kan dosa banyak. Bisa terampuni, tapi yang ini nih, yang mana? Yang menghujat Roh Kudus. Saudara, kenapa Markus mengatakan ini? Bagaimana dia menjelaskan? Kenapa Yesus bicara itu? Saudara, karena di dalam ayat 31 mereka terus konsisten bilang Yesus itu dirasuk setan. Padahal dia dipenuhi Roh Kudus, bukan? Kita sudah lihat. Jadi artinya Roh Kudus itu dianggap setan. Roh Kudus dianggap iblis, itu menghujat. Tidak terampuni. 最后我们看下面的面包, kita terakhir lihat sandwich ya, roti yang di bawah ini. Selanjutnya 31节到35节，耶稣真正的家人，刚才是他的亲属，现在是他的家人。第31节、32节，他的母亲玛利亚和他的弟弟们，记得弟弟们是同母的，玛利亚所生的，不是同父。这些弟弟们都是约瑟的儿子。耶稣基督是圣灵感孕，你记得哈，这件事情非常重要。非常重要。耶稣和他的这个玛利亚和他的弟弟们从外面找耶稣了，大概吃饭的时间他们回来，他们也听见他很忙，所以呢，耶稣的母亲弟弟来找他，但是那个房子不是满了人吗？所以他就站在外面，请人你告诉他，妈妈来了，弟弟来了，妈妈来了，弟弟来了。所以有人就进去告诉耶稣，你妈来了。回家啦，吃饭啦，洗澡啦，但是耶稣说什么呢？耶稣，你不要觉得很奇怪呀？你说，你看33节，耶稣回答说：“谁是我的母亲，我的弟兄？谁是我的母亲，我的弟兄？”什么？不孝了，不认人了是吗？不是。耶稣并没有否认玛利亚是他的母亲，没有否认他的弟弟们。在这里，耶稣是要他的听众知道，今天耶稣也让我们知道什么呢？我们不能够靠着血缘的关系，不能够靠着血缘的关系进入到耶稣新的大家庭里面，要进到天国里面，不能够靠着你身上流了爸爸妈妈的血，我们的血是一样的，不能够靠着血缘的关系进到天国，因为天国是容纳所有不同民族的，天国是容纳所有不同皮肤色的，那些凡是接受耶稣所差派的
救主耶稣基督，不论是他是什么民族，不论他的皮肤的颜色是什么，都可以进到神的国里面，都可以进到神的家里面，都是弟兄姐妹，那都是耶稣的母亲，都是耶稣的兄弟姐妹。连玛利亚本身也接受耶稣做他个人的救主。耶稣的弟弟当耶稣还活着的时候也不接受，不相信耶稣，但是耶稣从死里面复活以后，他们也接受耶稣。所以玛利亚和他的弟弟们进到天国里面，不是因为同一个血，那是因为接受耶稣是神所差派的救主耶稣基督。所以在第34节，耶稣当人家对他说，你看你妈妈来找你，他说谁是我的弟兄我的姐妹呢？34节35节，耶稣基督四面观看坐着的人，在里面房子里面坐着人，就说看了我的母亲，我的兄弟。35节，凡遵行上帝旨意的人，就是我的弟兄我的姐妹。Saudara sekalian, kita lihat sandwich yang terakhir ya, roti yang paling di bawah. Saudara, ayat 31 35 ya. Datang ini Maria ya. Ini keluarga. Kalau tadi family ya, marganya. Nah, ini keluarga sendiri nih, keluarga inti. Mamanya datang dan adik-adik laki-lakinya datang. Nah, saudara ingat ya, ini adik laki-laki adalah anak-anak Maria. Yesus dilahirkan oleh Maria. Yesus setelah Maria melahirkan Yesus, waktu melahirkan Yesus, waktu mengandung Yesus, Maria masih gadis loh. Saudara ingat baik-baik ini ya. Ingat baik-baik. Dia masih gadis, perawan, melahirkan anak. Ingat, Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus menaunginya. Nah, setelah melahirkan Yesus, Maria baru menikah, bersetubuh dengan Yusuf. Nah, itu adik-adiknya Yesus. Bagaimanapun juga satu mama kan. Maka Alkitab berkata, Maria dan adik-adik laki-laki Yesus datang mencari Yesus. Mungkin udah waktunya mau makan kali, juga dengar orang kali anak kamu sibuk ini ya. Jadi kemudian datang, tapi itu rumah udah penuh orang. Ya, rumah udah penuh orang. Yang nggak bisa masuk, jadi titip orang, tolong panggilin dong. Orang masuk, itu mamamu datang, adik kamu datang, suruh pulang. Saudara, jangan heran ya. Yesus bilang apa, saudara? Yesus bilang apa? Yesus bilang, itu ayat 32 ya, ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Yesus berkata ya, siapa? Ibuku? Mamaku, saudaraku, siapakah ibu saya? Siapakah mama saya? Oh, saudara kurang ajar ini ya. Yesus nggak ngaku mamanya, bukan saudara. Yesus bilang siapa ibuku, siapa mamaku, bukan berarti dia nggak mengaku Yesus sebagai ibunya, bukan itu saudara. Tapi Yesus ada satu hal yang penting mau kasih tahu kita, mau kasih tahu pendengar pada waktu itu, dan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa kita masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan karena apa? Bukan karena hubungan darah ini, bukan saudara. Oh, karena kita sudah ada KKN dong kalau begitu. Di surga nggak ada KKN saudara. Orang yang bisa masuk ke surga adalah orang yang menerima utusan Allah, Yesus. Sebagai anak Allah yang diutus ke dalam dunia, yang mati buat dosa manusia. Ya. Yang memberikan pengampunan dosa. Dia mati buat kita dan dia bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Maria sendiri terima Tuhan Yesus. Adik-adik laki Tuhan Yesus waktu Yesus hidup belum percaya Yesus, tapi Alkitab berkata setelah Yesus mati dan bangkit, adiknya baru sadar, terima Yesus. Saudara, ini yang Yesus mau kasih tahu. Ya, kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga karena apa, saudara? Karena iman kita kepada Dia. Kerajaan sorga itu, saudara, nggak pilih suku apa, bangsa apa, warna kulit kamu bagaimana, tidak peduli itu. Di dalam sorga itu orang macam-macam suku, bangsa, bahasa, semua. Yang berbeda kulitnya, merah, kuning, hitam, semua. Saudara, asal saja ada darah Yesus di dalam hati mereka yang sudah membasuh dosa-dosa mereka, masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, waktu orang bilang, mamamu datang cari, saudaramu datang mencari. Ayat 34, saudara. Yesus melihat orang yang duduk di sekeliling dia, ini kan di dalam rumah, ya kan? Yang duduk di sekeliling dia, Yesus bilang, inilah ibuku, saudaraku laki-laki. Inilah saudaraku perempuan. Siapa?
Ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Dialah ibuku. 亲爱的弟兄姐妹，何等的有福！你肯吗？做耶稣基督的兄弟姐妹，怎么样做他的兄弟姐妹呢？前面第1章已经说了，悔改、信福音、跟随他。Saudara, alangkah bahagianya. Siapa yang bisa menjadi murid Tuhan Yesus? Saudara, siapa yang bisa menjadi saudara laki, saudara perempuan, menjadi ibu Yesus? Ayat 35. Barang siapa yang melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi ibu Yesus? Bagaimana kita menjadi saudara laki-laki, saudara perempuan? Bertobat. Ingat paling depan, waktu Yesus pertama-tama menginjil, apa dia katakan? Bertobatlah, terimalah Injil, dan ikutlah dia. Saudara, maukah kita bertobat? Maukah kita menerima Injil Yesus? Maukah kita mengikut dia? Mari kita berdoa. 天父，谢谢你的恩典，我们实在感恩。主要在天国里面，没有民族，没有种族，每一个都是神的儿女。主啊，你不看人的背景、学问、财富、容貌，你乃是看那个人是不是愿意悔改认罪，接受你所差派的耶稣基督。求主帮助我们，让我们听了你的话，我们产生信心，我们愿意接受耶稣，一生一世跟随他，直到走完这个世界的道路。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, karena Engkau mencintai semua manusia. Pintu surga buka lebar-lebar bagi setiap suku, bangsa, bahasa, bagi setiap orang yang mau bertobat kepada Tuhan Yesus, yang mau menerima anak Allah yang diutus datang ke dalam dunia, yang mati di atas kayu salib, mati dan bangkit buat kami, yang mau mengikut Yesus untuk seumur hidupnya. Tuhan, tolong kepada kami. Di antara kami jikalau ada teman-teman yang masih belum beriman kepada Tuhan, kiranya Roh Kudus menjamah hati mereka. Kami yang sudah ikut Tuhan, tolong Tuhan, supaya kami tidak malu gila. Mungkin orang lain melihat kami gila, tapi kami tahu otak kami terang dan waras. Kami mau giat melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. 我曾经想过，假如能够做耶稣基督的母亲，做他的弟弟、妹妹，那是多么好的一件事，多么有福。但是做他的母亲，就一个世界上全世界能够做耶稣母亲的，就是一个，就是玛利亚。能够做他家里面的弟弟妹妹的，也就是那几个人。但是今天的信息，今天我们读的圣经告诉我们，耶稣说，凡遵行神旨意的，都是他的母亲，都是他的弟兄，也可以做他的姐妹，这是何等的有福！所以让我们借着信心，领受、遵行神的旨意，我们能够成为耶稣的家人。Saudara sekalian, saya pernah berpikir bisa menjadi ibu Yesus, saudara-saudara Tuhan Yesus, alangkah bahagia. Tapi posisi itu cuma bisa diisi oleh satu orang. Namun firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, Yesus berkata, barang siapa yang menjalankan kehendak Allah, dialah ibuku, saudaraku laki-laki, dan saudaraku perempuan. Mari saudara sekalian, dengan iman kita menerima firman Tuhan dan menjalankan firman Tuhan, agar kita bisa menjadi keluarga Yesus. Mari kita angkat puji-pujian, kita satu keluarga。我们来唱一首诗歌，我们成为一家人，在耶稣基督里面，我们成为一家人。Kita satu keluarga